Assalamualaikum dan salam sejahtera, Tachahau Vanakum. Dalam video ini, saya akan menerangkan kelebihan menjadi seorang arkitek. Kelebihan yang pertama, sebagai seorang arkitek ialah dapat mengasah kreativiti, di mana sebagai seorang arkitek, kita atau anda semua berpeluang untuk mempertunjukkan kreativiti anda dalam mereka cipta bentuk bangunan yang menarik dan serba inovasi. Kedua, sebagai seorang arkitek juga, kita berpeluang untuk menangani segala cabaran di mana, contohnya, setiap projek pembinaan bangunan adalah suatu cabaran yang baru dan unik yang akan menguji kemahiran dan kepakaran kita dalam setiap bidang projek. Yang ketiga, peluang kemahiran kita akan berkembang di mana bidang seni bina selalu berkembang dengan maju jayanya seiring teknologi yang semakin canggih menjadikan peluang kerjaya sebagai arkitek sentiasa berpeluang untuk terus belajar dan berkembang dalam kerjaya yang lebih cerah. Yang keempat, kerjaya sebagai seorang arkitek dapat memberi kelebihan dalam impak sosial dengan menumpukan segala tumpuan pada kelestarian alam sekitar dan memikirkan kesan pembinaan bangunan terhadap persekitaran dan masyarakat setempat. Akhir sekali, kelebihan sebagai seorang arkitek juga mampu memberikan kepuasan diri di mana segala reka bentuk bangunan yang berjaya membawa kepuasan dan kebanggaan tersendiri akan melahirkan arkitek yang berpuas hati akan bangunan yang dibina menjadi suatu ciptaan yang unggul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membincangkan tentang kerjaya sebagai seorang arkitek. Kerjaya sebagai seorang arkitek adalah bidang yang menarik dan berpotensi memberikan pelbagai peluang. Seorang arkitek adalah seorang profesional yang bertanggungjawab untuk merancang, membina dan mengawasi pembinaan bangunan serta ruang dalaman. Di sini saya akan membincangkan beberapa aspek penting mengenai kerjaya sebagai seorang arkitek. Yang pertama adalah pendidikan. Untuk menjadi seorang arkitek, anda perlu mendapatkan pendidikan formal dalam seni bina dan seni reka arkitek. Biasanya ini melibatkan pengajian dalam program sarjana atau diploma arkitek yang diiktiraf. Selain itu juga, anda mungkin perlu menjalani beberapa ujian profesional untuk mendapatkan lesen sebagai seorang arkitek berdaftar. Terakhir adalah kreativiti. Kerjaya ini memerlukan elemen kreativiti yang tinggi. Anda akan bertanggungjawab untuk mencipta rekaan bangunan yang unik dan juga estetik sambil memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Assalamualaikum, hari ini saya akan menerangkan tentang arkitek. Arkitek atau jurubina ialah orang yang telah dilatih untuk merancang, mereka bentuk bangunan dan menyelea pembinaannya. Seorang arkitek adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk mereka bentuk proyek-proyek pembinaan dari konsep awal hingga selesai. Arkitek ditakrifkan sebagai induk mahir dalam seni bangunan yang mereka bentuk dan bingkai mana-mana struktur yang kompleks dan dapat memastikan bahwa infrastruktur diambil kira dengan kandungan estetik yang canggih, menyelea pembinaan, kerja-kerja yang dijalankan mengikut tinggi piawaian mereka bentuk. Fungsi arkitek adalah sangat luas dan termasuk antaranya ialah perancangan, strategik dan perancangan pengedaran, reka bentuk, penyediaan kajian awal, ciptaan konsep, model, lukisan, spesifikasi dan dokumentasi teknikal, pentadbiran kontrak, penyeliaan pembinaan, dan pengurusan proyek. Terdapat beberapa aktiviti utama yang dijalankan oleh arkitek, antaranya ialah tentukan jangkaan proyek atau objektif, sediakan reka bentuk, menyediakan anggaran kos, hadirkan reka bentuk, panduan pelaksanaan reka bentuk, menilai pengubahsuaian pembinaan, memimpin pasukan multidisiplin, dan banyak lagi. Kesimpulannya, bidang arkitek ini mempunyai kelebihan dan kerjaya yang tertentu, di samping menjadi salah satu dalam bidang kemahiran PBET negara yang relevan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faiman bin Samsuri Zahab, nombor kontak saya 4223000091. Seperti yang kita tahu, kos arkitektur ada banyak jenis saja. Saya akan terangkan dua. Yang pertama ialah landscape architecture. Landscape architecture ialah kos khas yang tertumpu
terutamanya pada reka bentuk, perancangan, pengurusan ruang dan persekitaran luar. Dorang mempertimbangkan pelbagai jenis elemen seperti tumbuh-tumbuhan, pokok, ciri air dan landscape keras untuk mencipta kawasan luaran yang estetik dan tahan lama. Landscape architecture juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti hidup di kawasan bandar dan luar bandar dengan mewujudkan ruang yang menggalakkan rekreasi dan hubungan dengan alam semula jadi. Yang kedua ialah architectural design. Architectural design ialah kos asas yang paling dikenali dalam bidang architecture. Dorang bertanggungjawab untuk merancang, mereka bentuk bangunan dan struktur pelbagai jenis, saiz dan tujuan. Dorang mengambil kira faktor seperti fungsi, keselamatan dan ketahanan dalam reka bentuk. Kerja dorang melibatkan mencipta pelan terperinci, pelan tindakan dan spesifikasi. Selalunya dorang bekerjasama dengan pelanggan, jurutera dan pasukan pembinaan untuk memastikan visi dorang ni dibentuk dilaksanakan dengan jayanya.